Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Sambungnya perbicaraan kita dalam kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalan adalah oleh Dr. Muhammad Nu'aim Yassin. Tengok muka surah 41, dalil tauhid al-asma' wa sifat. Kita sudah belajar Allah SWT ni, kita nak kenal dia macam mana? Dengan kita mengenali nama-nama dia. Dengan kita mengetahui sifat-sifat Allah, serta kita menghayati. Jadi nak kenal zat Allah, sama sekali abadan tak boleh kenal. Dan kita tidak dibenar supaya nak mengkaji zat Allah SWT. Sebab apa? Sebab laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Jadi kita boleh kenal melalui dalil-dalil dia. Apa bukti Allah Ta'ala ada? Apa dengan melalui nama-nama dia dan sifat-sifatnya. Dalil tauhidul asma' was sifat. Dalil tauhid tentang nama-nama Allah yang sangat indah. Nama Allah Ta'ala yang boleh dihitung berapa? 99 nama. Tetapi kita sudah tahu juga bahawa di sana terdapat lagi nama-nama yang Allah SWT letakkan di mana? Dalam diri dia. Tadi program dalam hadis yang kita baca tadi, ista'sarta au 'allamtahu ahadan min khalqika, yang engkau ajar kepada salah seorang daripada makhlukmu, sama ada nabi-nabi yang tahu dahulu atau siapa dia, malaikat ke makhluk Allah, ataupun ista'sarta bihi fi ilmi ghaibika, yang engkau sahajalah mengetahuinya sebagai ilmu ghaib engkau. Jadi itu nama-nama Allah Ta'ala ada lagi lebih pada itu, tapi kita tak tahu. Allah Ta'ala yang mengetahui, mungkin dia ajar kepada makhluk-makhluk dia yang lain daripada kita. Jadi, kita dapati ayat-ayat Al-Quran dalam setiap surah, setiap lambaran, malah dalam setiap tajuk-tajuk perbahasan yang menyebut mengenai sifat-sifat Allah dan nama-namanya dalam pelbagai tajuk. Antaranya mengenai tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Ibadat. Ibadat kita faham. Tasyri', yakni perundangan, hukum hakam. Suruhan dan larangannya. Janji dan ikutan. Sampai kepada pembentangan kisah dan perumpamaannya. Dalam kisah, dalam apakah? Hujung ayat itu mesti ada. Innahu huwa samiul, innahu huwa al-alimul hakim. Maknanya Allah Ta'ala tak cerita saja kepada kita, cerita habis, nyakit tak. Cerita di akhirnya tu saya bagi tahu. Aku yang mengetahui, maha mengetahui. Maknanya walaupun cerita ni tidaklah detail, tapi ceritanya Allah Ta'ala tahu. Di sini kami bawakan satu surah Al-Quran yang mencakupi tauhid asma wa sifat. Surah apa tu? Iaitulah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni surah apa? Surah Qul Huwallahu Ahad. Ia kita duk baca hari-hari, pagi dan petang, malam dan siang. Ia menepati sepertiga Al-Quran. Menurut penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebesar-besar ayat Al-Quran. Jadi Nabi kata, apa kau tak mampu kamu baca muqaddimah Quran setiap malam. Sahabat kata berat, sebab muqaddimah Quran setiap malam panjang. Nabi kata, mampu tak mampu membaca Qul Allah? Mampu. Baca tak baca, kita lain. Tapi kita mampu. Nah, siapa dia baca Qul Allah sekali, seolah-olah dia baca 1/3 Quran. Baca 3 kali, khatam Quran. Pahalanya. Jadi, paling tidak, kita zaman orang yang penuh dengan kemalasan ni, yang penuh dengan apa ni, alasan ni, tak dengan alasan sebenarnya. Kerana katanya banyak kerja, semua orang ada kerja. Tapi, alasan itu banyak sangat. Maka, baca Qul Allah 3 kali ni susah. Paling tidak pun kita dapat pahala khatam Quran setiap malam. Boleh baca tak boleh baca? Apa kata tak boleh ni, jangan makan nasi lah. Teruk sangat ni. Itu dia. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi, 4 ayat ni mengandungi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Apa dia? Surah yang agung ini, mana yang agung ini yang besar, mengisbatkan, menetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah dan menafikan sifat-sifat kekurangan daripada Allah.
Allah menceritakan dalam surah ini bahawa dia adalah Tuhan yang tunggal. Tunggal maknanya tak ada dua lah. Satu. Lagi ditumpukan kepadanya segala pekerjaan. Pekerjaan kita ni tumpu pada Allah. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak seorang atau sesuatu pun yang setanding. Maknanya sebanding, setara dengannya tak ada. Apa dia kata ada? Maknanya orang itu bukan beriman. Makna al-ahad. Qul huwallahu al-ahad. Al-ahad makna apa? Ialah yang esa. Tidak ada yang serupa dan yang setanding. Setanding makna sebanding. Yang seumpama dengannya. Nama Allah yang mulia ini memberi erti bahawa sifat-sifat kesempurnaan yang hebat bagi Allah tidak serupa dengan sesuatu. Mudah. Sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala ni bersamanya. Kemudian makna as-samad. Apa makna as-samad? Ialah Tuhan. Tuhan punya. Yang ditujukan kepadanya segala pekerjaan. Ini kita nak belajar satu-satu ni. Hari ini boleh tafsir Allahu Ahad ni. Tinggi darjah kita dari sudut keimanan kepada Allah. Kalau orang tanya, mana dalil ada Tuhan? Ni, baca Allahu Ahad. Dengan huraiannya lah. Dengan kena faham. Makna as-samad ialah Tuhan punya yang ditujukan kepadanya segala pekerjaan. Dialah Tuhan yang ditumpukan dalam menyelesaikan segala hajat dan kesusahan dalam hidup. Dalam hidup ni, kita kena bergantung dengan Allah. Lepas tu tak boleh kita minta tolong dengan makhluk. Boleh sesakatnya dia mampu. Kita sakit. Kita minta tolong dengan siapa? Ni doktor. Doktor tolong bagi pada saya ubat. Itu doktor mampu bagi ubat. Tapi doktor mampu tak bagi sembuh. Doktor boleh wisiat. Boleh sembuh. Tak boleh. Doktor setakat boleh bagi ubat. Puan pakcik makan ubat ni. Tapi dia tak mampu bagi sembuh. Kalau doktor mampu bagi sembuh, saya ingat doktor pun tak boleh mati sebab dia boleh sembuh. Doktor sakit. Dia panggil. Kita kena faham, kena bagi dua. Boleh minta tolong dengan makhluk tapi setakat yang dia mampu. Kita minta tolong dengan orang gagak. Mau tolong angkat rumah aku ni. Boleh tolong angkat. Tapi kemampuan nak mengangkat tu Allah Ta'ala beri pada dia. Jadi supaya kita jelas benda ni. Nama As-Samad ini memberi erti bahawa Allah sahajalah yang layak ditujukan segala permintaan. Kelayakan ini tidak terhilang dengan sebab penyelewengan orang-orang yang menyeleweng daripada al-akhlak dan yang sesat jalan. Ramai orang menyeleweng tentang Allah. Jadi, tapi jawatan Tuhan, nama Allah hanya sifat yang macam ini, tak hilang. Biar orang kacau. Dia menumpu kepada sama makhluk. Jadi, pokok mana pokok sesat ni menyeleweng ni, dia menumpu kepada sama makhluk dan berpaling padah daripada Tuhan Al-Khaliq. Tak mahu dengan Allah untuk tumpu ke makhluk. Apabila Allah adalah Al-Khaliq, pencipta dan mudabbir, mana pentadbir bagi makhluk ciptaannya, tidak ada Khaliq yang mentadbir selain daripada. Tak ada. Tadbirnya Allah Ta'ala. Hari ini tu saya kata tu jauh dia. Oleh itu berpaling padah daripada Allah. Tidak tumpu kepadanya merupakan kejahilan dan kebodohan. Kerana segala urusan kesemuanya di tangan Allah. Jadi kita minta tolong makhluk, tapi ingat. Doa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk gantung dengan makhluk 100%. Tak ada. Berapa orang mahu ya? Kita duk tengok ni kawan-kawan kita. Anak-anak lulus universiti. Habis menteri pergi minta surat sokongan. Tak dapat habis dah. Subhanallahilazim. Anak orang kapur tak kenal siapa-siapa. Belum balik ke rumah lagi. Kalau saya rekat panggil tu kita. Rezeki dia tanya Allah, bukan dia tanya siapa-siapa. Jangan bimbang, jangan takut. Kita tunggu. Ada seorang ni kenal menteri, kenal orang hebat-hebat, timbalan menteri, kenal orang besar-besar. Tak dapat gila anak dia. Subhanallahilazim. Orang tak kenal, tak ada apa-apa. Anak-anak kita tak ada terkena tanggung apa ni, pijak tanggung menteri mana-mana, semua dapat. Rezeki. Doa yang Allah SWT minta bagi rezeki. Setiap kali disebutkan nama Al-Ahad, ternafilah segala sifat-sifat kekurangan. Bila kita mengaku Allah Al-Ahad yang esa, kita nafi habis dalam kepala Allah Ta'ala segala sifat kurang lemah tak ada bagi Allah. Malahkan nama As-Samad menafikan, menetapkan pula bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Ini dia panggil nafi dan isbat. Dalam akidah ni mesti ada dua, nafi, isbat. Bila kata-kata Al-Ahad, kita nafi segala kekurangan. Bila kata Allahus Samad, kita tetapkan segala kesempurnaan bagi
bagi Allah. Ini kaedah yang besar. Di sini fahamlah kita alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan surah Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran. Di mana letaknya kedudukan Al-Ikhlas ini? 1/3 Al-Quran. Pahala dia. Kerana ia mengandungi akidah Islamiah kesemuanya. Tupus itu. Boleh tak hurah, boleh tak syaraf ini ayat ni. Akidah yang berdasarkan isbat sifat-sifatnya, sifat-sifat kesempurnaan bagi Al-Khaliq. Al-Khaliq itu Allah. Dan menafikan sifat-sifat kekurangan daripadanya. Oleh itu, segala ibadah dan segala urusan hidup manusia ditujukan kepada Allah. Tak tuju kau lain dah. Al-Quranul Karim secara keseluruhannya mengandungi akidah yang menerangkan bagi hamba nama-nama dan sifat-sifat yang wajib mereka mengenal Allah. Kita kena kenal Allah melalui nama dan sifat dia. Al-Quran mengandungi syariat yang menerangkan bagi mereka hak dan kewajiban. Cara bergaul di antara sama mereka. Al-Quran juga mengandungi cerita dan kisah yang menerangkan sunnah Allah Ta'ala ni mana? Ketentuan Allah Ta'ala terhadap makhluk. Bila orang ni tidak derhaka, apa dia Allah Ta'ala buat kepada mereka? Hancur. Mati habis. Itu. Bila orang ni buat baik, Allah Ta'ala makmurkan negeri dia. Menerangkan bagi mereka pahala dan seksa, janji suka dan duka. Janji baik, wa'dun, wa wa'id. Ibn Qayyim rahimahullah menerangkan hakikat surah ini dengan katanya. Surah Al-Ikhlas ini mengandungi tauhid i'tiqad. I'tiqad mana simpulnya hati kita. Yakin sungguh Allah Ta'ala sempurna, Allah Ta'ala tidak ada kekurangan. Dan sifat-sifat yang wajib kita isbatkan. Isbat itu maknanya kita tetapkan bagi Allah. Yang terdiri daripada sifat Al-Ahad. Al-Ahad yang menafikan segala sekutu bagi Allah di setiap segi. Segala segi kita nafikan. Dan sifat As-Samadiyah yang segala-galanya bergantung kepadanya. Menafikan anak, bapa yang standing termasuk dalam pengertian As-Samad ini. Jadi kita nafi semua benda-benda itu yang tidak layak bagi Allah, maka termasuk dalam kita huraian kepada Allahus Samad. Allahu As-Samad. Allahu As-Samad. Inilah usul inilah. Surah ini mengandungi isbatnya tiada sifat kesempurnaan bagi Allah dan menafikan segala sifat kekurangan daripadanya. Usul inilah yang merupakan himpunan tauhid ilmi. Tauhid ilmi itu tauhid yang kita mengetahui dengan dia. Dan i'tiqad, simpulan hati yang membezakan seorang mukmin daripada kumpulan-kumpulan sesat dan syirik wal iyad billah. Jadi bila kita faham Allah Taala ni kena nafi, kena isbat. Nafi benda kurang, isbat benda sempurna. Maka itu dah tauhid kita. Adapun itu habislah huraian tentang ayat Al-Ikhlas. Kita berpindah pula kepada dalil yang kedua, iaitu ayat yang sentiasa kita baca juga hari dan pagi dan petang, siang dan malam, lepas salat kita baca. Masa itulah ayat-ayat ni dia jadi ayat lazim. Kita kena baca pagi, petang, malam, siang, sebab apa? Sebab ayat akidah, ayat tauhid ni panggil. Adapun ayat Al-Kursi yang baginda sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam sebesar-besar ayat dalam Al-Quran ialah A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat ini kita ingat sangat lagi. Maksudnya, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang hidup. Sifat Allah Ta'ala ni, apa sifat dia? Yang hidup kekal, lagi terus menerus, tak berubah. Mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin? Tak ada orang yang beri syafaat. Kecuali dengan izin Allah. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka. Sedang mereka tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu melainkan apa yang Allah kehendaki. Jadi kita faham setakat yang Allah Taala beri ilmu kepada kita.
kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tiada merasa berat memelihara, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Maha tinggi lagi maha besar. Jadi Allah Ta'ala ni, tidak ada susah bagi dia. Dia buat benda besar apa sebab dia lebih agung daripada segala makhluk dia. Jadi, apa yang kita nak belajar dalam ayat ni? Berapa akidah, berapa tauhid. Yang di sini, berapa nama Allah Ta'ala ada? Ayat ini mengandungi kaedah tauhid. Ayat ini mengandungi kaedah tauhid. Ketiga-tiga bahagiannya. Dan tiap-tiap satu daripada ini merupakan kaedah dalam akidah Islamiah. Akidah maknanya simpulan pegangan kita ni. Firman Allah Ta'ala yang pertama kita hurai, Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Jadi ayat yang pertamanya Allahu la ilaha illahu. Maksudnya tidak ada sebarang Tuhan melainkan dia. Tuhan lain tak ada. Tuhan yang berhak disembahnya melainkan dia. Menetapkan kaedah uluhiyah. Tak bagi uluhiyah. Yang menjadi asas tauhid dan tunjang peraturan hidup Islam kesemuanya. Ayat ini mewajibkan kita tumpukan sifat kehambaan dalam dan ibadat kita. Jadi kita kena tumpu. Kita sebagai hamba ikut je apa yang disuruh oleh Allah. Dalam arti kata, manusia tidak menjadi hamba melainkan kepada Allah. Tidak beribadat melainkan kepada Allah. Tidak iltizam dan taat melainkan kepada Allah. Tidak patuh melainkan kepada hukuman Allah. Tidak mengambil syariat, undang-undang, nilai-nilai kemuliaan, akhlak dan konsep hidup melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala lagi, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dua situ. Maksudnya, Tuhan yang hidup kekal terus menerus. Al-Qayyum mengurus urusan makhluk. Ada dua situ sifat. Menetapkan dua nama agung bagi Allah yang maha tinggi. Dua nama. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dua nama tu. Al-Hayyu, dialah Tuhan yang hidup. Kekal terus menerus. Tidak ada awal dan akhir. Kalau kata ada awal, ada akhir, bukan Tuhan. Hidup yang menjadi sifat zat Allah Ta'ala itu adalah hidup yang tidak datang daripada mana-mana sumber. Seperti hidup makhluk yang berasal daripada air. Pemberian Tuhan. Yang kita mari daripada air. Al-Qayyum. Ialah pengurus segala urusan makhluk. Dan pentadbir segala hal ehwal alam. Qayyum makna pengurus. Dialah pengurus segala sesuatu dengan memberi rezeki, menjaga, memelihara, dan mentadbir mengikut kehendaknya. Itu nama Allah Ta'ala itu mengikut jawatan dia. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Kedua-dua nama ini adalah sebesar-besar nama Allah. Kerana nama inilah terpulang kepadanya semua nama-nama yang lain. Dan semua pengertian nama-nama itu. Kerana sifat hayah, hidup, melazimkan segala sifat kesempurnaannya. Allah Ta'ala hidup. Bila hidup, dia sempurna. Orang mati yang tak sempurna. Itu maksud dia. Semua sifat-sifat yang lain akan terhilang bila didapati kecacatan pada sifat hayah. Bila orang tidak hidup, adalah sifat lainnya. Mati. Mati banyak benda lah. Jadi, kurang. Bila Allah Ta'ala mempunyai sifat hayah yang sempurna, sudah tentu dia mempunyai semua sifat-sifat kesempurnaan. Sifat Al-Qayyum pula, mengandungi kesempurnaan kekayaan Allah dan kudratnya. Maka Allah adanya dengan sendiri. Tidak berhajat kepada yang lain. Malah dialah yang mengatur yang lain. Dia tak berhajat. Orang lain berhajat kepada Allah. Segala yang wujud ini berkendak kepada wujudnya Allah Ta'ala dan tadbirnya. Kedua-dua nama ini menanamkan pengaruh yang mendalam dalam hidup Muslim yang beriman kepada kedua-duanya dan yang mengingati pengertian yang tersebut di dalam kedua-dua nama ini. Jadi, orang Muslim yang beriman pada dua nama Al-Hayyu Al-Qayyum ini ingat serta faham. Allah Ta'ala Al-Hayyu. Bila dia hidup, maknanya menunjukkan dia sempurna. Al-Qayyum, dia yang mentadbirkan. Maknanya menunjukkan dia kuat, gagah, perkasa. Jadi duduk di bawah dia itu segala nama-nama yang lain itu. Gagah, perkasa, iradah, semua duduk di bawah nama Al-Qayyum tadi. Jadi duduk di situ. Qadha, iradah, ilmun. Jadi duduk di bawah dua nama yang besar ini. Bila kita faham dua-dua ni, barulah kita jadi mantap.
keyakinan kita kepada Allah. Benalah kita. Hati nurani Muslim sentiasa menghubungi Allah dengan cinta, beribadah dan taat. Ini. Mu saya gitu ya, saya. Macam mana nak tunjuk itu saya gitu ya? Tunjuk melalui cinta hati kita. Bila sebut bunyi nama Allah, bangun sekali. Allahu Akbar, Allah kat tengah tidur pun, pasal nama Allah Ta'ala disebut. Untuk bila panggil hayat al-salah, lari kita pergi. Pasal dipanggil kita dengan nama Allah. Kalau panggil nama lain boleh jadi, kita tak pergi. Ini tak, orang panggil nama lain baru pergi. Tuan-tuan dia jemput, ada majlis makan. Kerana dihadiri oleh sekian-sekian pula. Lari kita pergi. Nak makan. Bila sebut nama Allah, wah tak dengar. Ya. Hari ni berapa orang yang dengar nama Allah? Duduk tu masjid tu, dengar nama Allah. Duduk tunggu kedai kopi, duduk tunggu saya sembah tu. Tak dengar. Orang panggil orang tak dengar. Buta panggil, tuli tak tuli. Jadi hati nurani Muslim sentiasa menghubungi Allah dengan cinta, beribadah dan taat. Kerana ia mengetahui bahawa Tuhannya lah yang mentadbir urusannya dan urusan tiap-tiap sesuatu di sekelilingnya menurut hikmah dan tadbirnya. Semua benda itu ikut hikmah dan tadbir Allah lantaran itu. Kerana itu, ia beriltizam, mana berpegang sungguh, beramal dalam hidupnya dengan manhaj, dengan cara yang berdasarkan hikmah dan tadbir Tuhannya dan mengambil nilai-nilai kemuliaan dan pengukuran hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta menghidupkan dasar muraqabah. Kita nak nyalakan muraqabah dalam diri kita ni payah. Muraqabahnya apa? Menyedari bahawa Allah Taala memerhati hamba-hambanya. Macam mana nak sedar? Bila kita tahu Allah Taala perhati, takutlah kita, takutlah tu. Takut. Jalan tepi jalan. Tengok dia mau isyarat lampu nyala. Ada polis depan. Selurlah jalan. Jadi, dasar muraqabah ni menyedari bahawa Allah memerhati hamba-hambanya di setiap detik dalam hidup. Mana pada waktu itu kita akan merasai bahawa kita di bawah kawalan Allah. Tak berani nak buat benda belah. Kalau kita langgar lagi ni. Firmannya dalam surah yang kita baca tadi. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Maksudnya, Tuhan tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah Ta'ala tak mengantuk, tak tidur. Orang yang mengantuk, dia orang lemah. Kita ini, lambat tidur sendiri mengantuk. Kurang tidur mengantuk. Ayat ini pun penguat bagi pengurusan Allah ke atas segala sesuatu. Dan terikatnya segala sesuatu dengan pengurusan Allah. Kerana mengantuk dan tidur, kedua-duanya menafikan hidup dan pengurusan yang sempurna. Kalau tanya mana, buah tak ada. Itu. Kalau mahal, tak tahu apa. Firmannya lagi dalam ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Maksudnya kepunyaan Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ayat ini menetapkan sifat milkiyah. Milik yang sempurna bagi Allah. Kalau bumi langit ni hak dia belakang. Hak dalam bumi. Tak ada apa dalam tu. Ni rumah saya ni. Jadi milik dalam rumah tu hak dia dah. Miliknya yang bebas daripada sebarang hubungan dan suci daripada sebarang penyekutuan. Mana tak ada tuan lain. Kalau rumah kita pun kena tanya lagi. Rumah tu rumah awak, tapi orang siapa duduk dalam tu? Orang sewa, mana bagi dia dalam tu? Jadi Allah Taala ni tak ada milik mutlak, tak ada siapa boleh sekutu dengan dia. Yang kita duduk atas dunia ni, Allah Taala bagi pinjam ni. Ada pinjam 50 tahun, 60 tahun, 70, 80 tahun, paling lama 100 tahun dah. Umat Muhammad ni. Saya ada 20 jari-jari ada berlaku. Ayat ini, akidah ini bila bertunjang, bila akidah ini terpatut dalam jiwa manusia, ia akan melahirkan pengaruh yang besar dalam hidup. Tak lagi dah. Pengaruh yang besar akan lahir dalam hidup dia bila kita tahu kita ni milik Allah. Bila kita milik Allah, kita kena ikut pemilik kita. Sayyid rahimahullah ta'ala berkata, apabila sifat milkiyah tu, yang hakiki ini benar-benar ternyata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala saja, sedangkan manusia tidak mempunyai sifat-sifat milkiyah sejak daripada permulaan lagi. Tak ada kita nak milik semati, tak ada. Daripada kita lahir dulu kan, duduk berkata kasih orang sentiasa. Tak. Masa kecil, mak kita suruh makan. Besar sikit, mengantungnya ayah, cari makan. Besar lagi, mengantungnya kajian, mengantungnya majikan, mengantung habis. Tak mengantung orang lain pun, mengantungnya pokok kita. Nah, jadi maknanya sumber tu cari harus.
Allah Ta'ala ikut melalui cara-cara. Jadi milik sepenuh tak ada. Mereka cuma dilantik menjadi khalifah atau sebagai wakil daripada tuan asalnya yang tunggal. Kita takat itu ya boleh. Kerana itu wajib taat mengikut syarat-syarat tuannya yang melantik untuk menjalankan perwakilan itu. Kena ikut taat. Dan syarat-syarat itu telah diterangkan dalam syariatnya dan tidak harus mereka menyeleweng daripadanya. Tak boleh sekali-kali. Andainya mereka menyeleweng, berarti terbatallah sifat milkiyah mereka yang lahir daripada perwakilan itu dan akhirnya muncullah tindakan secara tidak benar. Bila orang ini keluar daripada daerah peraturan Allah, maka orang ini jadi penderhaka, pemberontak. Orang yang keras kepala, yang lawan Tuhan. Sekadar hakikat ini menetap di dalam jiwa. Setakat mana hakikat kita yakin. Allah Ta'ala, kita ni milik Allah. Apa jadi? Sekadar terasanya manusia dengan Al-Malik Al-Haqiqi, pemilik yang sejati, bagi semua yang ada di langit dan bumi. Sekadar tergambarnya manusia tentang kekosongan tangan mereka daripada milkiyah. Tangan kita ni tak milik apa-apa. Yang mereka mengaku memiliki. Tetapi segala sesuatu itu kembali kepada tuannya semula. Betul tak? Kita ni Allah Ta'ala ambil tidak ya. Sekadar mana terasanya manusia barang yang berada di tangan itu sebagai pinjaman untuk sementara waktu saja. Kemudian tuannya yang memberi dahulu menarik balik pada masa yang ditetapkan. Sekadar ingat dan menyedari dengan hakikat-hakikat itu cukup untuk menjauhi daripada perangai rakus dan tamak. Kalau kita tahu, kita ni bukan milik kita. Allah Ta'ala bagi pinjam. Bagi pinjam banyak, bagi banyak itu kita dapat. Tak payahlah kita tamak nak cari lagi. Yang lebih daripada hak yang ditentukan untuk kita. Tak lebih pada itu dah. Tak salah lagi lah kita ni. Jadi bila perasa tamak, kedekut. Orang minta derma tak sebagi. Sebab kaya harta. Kaya harta pun bukan hal akhirnya kalau mati tak jadi hak kita juga. Hari ni sibuk ni dengan cara berbuat harta. Sifat kedekut dan fikir. Dengki dan perseteruan yang berkobar-kobar dalam jiwa. Cukup untuk merasai genap dan reda dengan rezeki yang diperolehi. Toleransi mana bertolak ansur. Toleransi, bertolak ansur. Dan bermurah hati dengan apa yang dimiliki. Dan cukup untuk memenuhi ketenangan hati dan ketetapan jiwa ketika mendapat sesuatu pemberian. Bila kita dapat, kita tenang. Atau tertahan daripada suatu pemberian. Tak dapat pun, tenang juga. Allah tak bagi, dah. Usaha dah. Tapi jangan tak usaha pula. Kalau tak tunggu di masjid, tak ada rezeki hari ni. Dia pergi kerja, tak menyangkut. Tak. Menoreh pun tak. Tunggu rezeki situ, tak boleh. Itu bukan ada cara tunggu rezeki. Itu malah kaya rezeki nama dia. Lainnya pula. Dengan itu, jiwa tidak akan merasai kesal. Dan kecuali terhadap apa saja yang luput. Terlepas dan terhilang, manakala hati tidak terbakar nyala menghendaki perkara yang cinta. Jadi kita taklah rasa kesal terhadap benda-benda yang hilang. Kalau benda yang hilang, kita tidak rasa menyesal sangat. Tapi kalau kita kesal sangat bila benda ini jadi seolah-olah kita tak diterima, maka itu menunjukkan bahawa ada keyakinan kita terhadap qada dan qadar itu masih kena kaji balik. Ni. Ini boleh tinggi. Boleh. Pasal tu dia tanya, sekadar mana? Mana setakat mana keyakinan? Itu setakat dia kita boleh. Lagi tinggi keyakinan, lagi kuat sabar kita. Jadi, nak cari hak tu. Kita nak tahu setakat mana kita yakin, kita nilai tinggi. Bila hilang satu benda dunia tak dapat ni, seolah-olah kita dunia ni terbalik tunggi habis dah. Mati apa tak mahu, minum tak mahu, semaya apa tak mahu dah. Tak mahu tu sebab dia rezeki. Itu orang itu tak jadi apa lah. Ayat yang seterusnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Maksudnya siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya, di sisi Allah tanpa izinnya? Siapa boleh bagi kuasa? Ada siapa boleh bagi? Ayat ini menerangkan tentang makam ketuhanan dan makam perhambaan. Allah Ta'ala makam dia, ketuhanan dia. Kita makam hamba. Setiap makhluk adalah hamba Allah, tidak lebih daripada itu. Ia tidak berhak memberi sesuatu syafaat di sisi Allah, melainkan dengan keizinan Allah. Tak boleh bagi kita. Kecuali dengan Allah tak ada izin. Baru kita boleh. Akidah ini meletakkan sempadan perbezaan di antara hakikat ubudiyah dengan hakikat rububiyah. Ubudiyah itu mana kehambaan.
rububiyah ketuhanan. Di mana hakikat hamba dan hakikat Tuhan tidak bercampur dan tidak sekutu sama sekali pada sifat atau mana-mana keistimewaan. Hak Allah Ta'ala tak ada kita boleh ambil. Kalau kita nak ambil juga, maka kita cabar hak Tuhan. Firman-Nya lagi, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Maksudnya Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Sedang mereka tidak mengetahui sedikit pun daripada ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita tahu ni, mengetahui yang kita ada ni, intelek tahu mana kita ni. Allah Ta'ala lepas dia, mengetahui benda ni. Ayat ini mengisbatkan bahawa ilmu Allah meliputi masa, tempat dan segala sesuatu. Segala benda itu tak boleh lari dah. Ayat ini juga menerangkan kelemahan makhluk serta kekurangan ilmu mereka, iaitu sekadar apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Setakat yang Tuhan bagi, dapatlah kita. Yang Tuhan tak bagi boleh langgar, tak dapat. Orang Muslim yang beriman kepada ilmu Allah, ia meliputi ini dan selalu mengingatinya dalam hati. Ia sentiasa hidup dalam keadaan muraqabah. Ingat, muraqabah apa? Terasa diri di bawah kawalan Allah. Itu makna muraqabah. Muraqabah maksudnya terasa diri di bawah kawalan Allah. Kita ni Tuhan kawal. Seolah-olah kita duduk di bawah, istilah orang moden hari ni panggil CCTV. Adanya kamera duduk suluh kita. Memelihara garisan Allah, hak sempadan Allah Ta'ala, setakat mana boleh, setakat mana yang dilarang, dan segera bertaubat kepadanya bila bersalah. Tengok. 3 kali kita tu. Manusia ni manusia lah dia. Bagaimana kawalan kita pada diri kita akan berlaku salah silap. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Bila berlaku, jangan tangguh. Ambil wudu, terus maya. Bertaubat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku salah tadi. Minta maaf banyak-banyak. Selalu. Kalau kata, rasa baru 50 tahun, baru dia lagi masa ayah hamba mati 70. Berasa nak taubat umur 29 tahun. Ada. Allah tu. Terus, taubat selalu. Jangan duduk kira. Jangan duduk main kalkulator dalam masalah taubat. Kesedaran manusia tentang hakikat dirinya dan nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya untuk menemui kebenaran akan menjadi ia bersyukur kepada Allah dan menjauhi diri daripada sifat angkuh dan sombong. Tinggi tak tinggi kesan beriman dengan nama-nama Allah? Tinggi. Kita jadi macam mana nak pasok ni? Nak sumbak dalam hati kita biar lekat ni. Barulah kita terasa benda-benda macam ni. Tak ada takbur, tak ada sombong. Tak takbur apa? Apa yang kita nak takbur? Tu hari sakit gigi tak boleh makan dah. Tak lain nak tidur dah. Tu baru sakit gigi. Sikit tu. Kan yang kita kena sentiasa ulang. Mengaji. Baca. Apa ni? Nama-nama Allah Ta'ala yang indah ni. Biar kita terasa. Satu setiap hari masa. Dan lain daripada tu. Minyak dianya. Elektrik dianya. Zikir. Zikir kepada Allah Ta'ala. Ini yang kita suruh sangat ni. Zikir pagi petang tu. Paling kurang tu. Zikir pasalah tu. Itu dipanggil elektrik. Cah. Kalau kita telefon kita ni kena cah orang indah tu. Cah iman kita, hati kita melalui zikir. Lepas berzikir, melalui majlis ilmu. Mari kita duduk belajar. Ya, ini. Cah kita masa kita belajar ni, kita tak terasa kan? Terasa. Allah Ta'ala muraqabah kita. Bila kita duduk soria pula, sini. Macam mana nak gilak balik? Hati itu supaya tak lalat, zikir. Baca Quran. Tunggu majlis ilmu. Itu man. Kalau telah majlis ilmu hari ni, setengah-setengah majlis ni, ustaz-ustaz kita dia suka duduk cerita keburukan orang. Itu tanya, jangan pergi. Ngaji tu tahu, tak boleh cerita keburukan orang. Bukan. Orang ngaji tu tahu ni, orang yang paling jauh sekali. Duduk bicara orang. Dia bicara diri dia. Tahu-tahu maksud orang yang nak baiki diri. Tapi kalau kita mengajar tahu duduk cerita orang lain, tu bukan tahu, tu mana tersawuk nama dia. Tahu tu apa? Tahu siapa lepas mengajar ya boleh. Tidak nak ajar orang suruh ibadah. Jadi kita kena tengok majlis macam mana orang. Kita majlis ilmu ni majlis yang mendekat kita kepada Allah. Kalau menjadi manusia duduk kelainan kan. Seperman Allah Ta'ala lagi dalam ayat seterusnya, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Maksudnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kita kata bersama mana? Bersama mana? Apa langit dengan bumi pun Tuhan buat. Apa salah Tuhan nak buat kursi lebih besar daripada itu lagi? Tidak boleh bagi Allah.
dan Allah tidak merasa berat memelihara kedua-duanya, ayat ini membuktikan kesempurnaan kudrat Allah. Kemudian Allah mengakhiri ayat kursi ini dengan menyebut dua namanya lagi, wa huwal aliyyul azim. Maksudnya dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Al-aliyyu berarti Allah punya sifat ketinggian di atas makhluk. Siapa berlomba-lomba untuk mendapat makam Allah ini, makam Allah, ia akan dihina oleh Allah. Jadi dia nak ketinggian juga. Allah tinggi, aku nak tinggi juga. Jadi nak ambil, nak cabar kedudukan Allah. Maka orang ini apa jadi? Dihina oleh Allah di dunia ini dan di akhirat dengan azab sengsara. Apa dia cabar makam Allah? Contoh ialah Fir'aun. Kan Fir'aun nak jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Apa jadi dia? Allah Ta'ala tahu, dia dah tahu. Sampai hari ini, hina tak hina Fir'aun, sampai hari ini jasad dia tak boleh masuk dalam bumi. Jadi mainnya orang. Kali Perancis pinjam. Kali orang ni, orang putih ni pinjam. Buat kamera orang nak tengok. Inilah Fir'aun yang lawan Musa. Siapa hari ni, anak situ kita boleh tengok. Orang jahat ni. Makhluk jahat ni. Dia susah. Dia susah. Di Mesir dia jaga dia. Maknanya, orang yang mengaku ni nak cabar makam Allah Ta'ala ni, orang yang akan hina. Itu apa hina. Sama juga dengan orang mengaku benar-benar baik. Awak hilang bagai. Tengok dia lain. Bagai duduk sini. Tahu benar baik belakang tu. Dia main dengan jin, main dengan syaitan. Kita berdoa sebab Tuhan hantar balik benda bagi hilang. Kita jadi masalah. Dia mengaku, tahu benar baik ni jadi masalah. Tahu belakang. Jadi, siapa dia sabar, tengok. Siapa dia berlomba-lomba untuk mendapat makam Allah. Nak ambil kedudukan Tuhan. Dia akan dihina oleh Allah Ta'ala di dunia ini dan di akhirat dengan azab sengsara. Berat tak berat? Berat. Ayat yang dalam ayat akhir ini Al-Azim. Berarti Allah mempunyai keagungan. Dalam arti kata tidak ada siapa yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila hakikat ketinggian dan keagungan Allah tersemai itu makna terpasak dalam jiwa manusia, ketika itu ia mengetahui martabat dirinya dan terus kembali kepada makam ubudiyah, makam hambaan. Allah Ta'ala kata ria tu ridai, pakaian. Tak boleh kita ria. Seolah-olah kita memang pakaian Tuhan. Jadi Al-Azam, keagungan, kebesaran tu hak Allah Ta'ala. Jadi jangan kita duk main. Sifat-sifat Allah Ta'ala boleh guna, jangan kita guna untuk kita. Dia Tuhan. Tak apalah dia nak guna apa sifat pun. Jadi kita jangan duk jadi, lepas tu lah bila orang tanya, lepas haji, ada jemaah haji mari tanya saya. Ustaz, ibu saya tanya, Allah terima adakah haji saya? Allahu Akbar. Saya berkabir dengan Allahu Akbar. Tuan haji, tuan hajat. Bila saya ambil jawatan Tuhan, yang boleh terima amal orang ni, siapa dia? Allah yang boleh terima, boleh tahu ke dia terima tak terima. Kalau ustaz kata, amalan awak tidak diterima oleh Allah Ta'ala, itu ustaz ni telah mengambil jawatan Tuhan. Dia tahu sudah terima tak terima. Tapi kalau kita kata, haji awak tidak sah, tak apa. Sebab dia tidak apa dia tak tawaf. Ataupun dia tawaf dengan ada wuduk ke, dia tawaf tak kena cara, tak buat rukun. Ataupun dia tidur Mekah orang pergi Arafah lah kau. Ayat satu je. Haji saya buat belakang lain. Arafah saya tak pergi. Kita boleh kata haji awak tidak sah. Itu boleh lah sebab. Bila tidak sah maknanya, tak terima lah dari sudut kira-kiranya. Kadang dia tak sah. Tapi kalau selepas orang ni buat semua rukun, syaratnya buat, adalah sikit-sikit orang panggil kepincangan tu, biasalah. Macam mana makhluk ni. Tiba-tiba kita boleh beri jawatan, orang ni haji Tuhan tak terima. Lah. Itu kita sudah ambil jawatan Tuhan. Tahu mana kita tak terima. Supaya ada seorang itu, dia dalam di zaman sahabat Nabi, dia marah pada orang itu, dia sopa, dia kata, orang ni Tuhan tak terima. Taubat. Nabi marah. Man ya ta'ala Allah. Siapa dia? Akak apa tinggi kata Allah Ta'ala. Siapa kamu? Dia kamu tahu Tuhan, saya tak terima taubat. Mengalahnya dia cerita lain. Tapi Tuhan nak terima taubat. Itu hak Allah. Jadi kita jangan, siapa dia ambil kuasa Tuhan ni, orang ni akan dihina. Jangan ambil kuasa Allah. Jadi bila kita tersemai dalam jiwa kita pengetahuan ini, maka kita akan kembali kepada martabat ubudiyah, kehambaan, tidak angkuh dan sombong lagi. Tak akan angkuh. Malah kembali merasai takut, gerung dan beradab sopan dengan Allah dan dengan makhluk lain. Itulah di antara pandangan kebesaran ayat Al-Kursi. Oleh itu, perlulah bagi orang mukmin berusaha memahami ayat-ayat ini
menghafalnya, mentadabbur pengertiannya, selalu mengingatinya dan meraih hak-hak ayat ini. Hak ayat ini banyak sebab apa tinggi sangat ayat ini? Apa kita kena baca waktu pagi, kena baca waktu petang, nak tidur baca, lepas salat 5 waktu baca. Nabi kata siapa dia baca lepas sembahyang 5 waktu sembahyang baca ayat kursi, tak ada menghalangi nak masuk syurga kecuali mati. Pasal apa? Ni, tinggi tak tinggi? Nama-nama Allah Ta'ala yang indah terkandung dalam ayat kursi. Jadi kita ni baca ayat kursi, hamba hatu ya. Kita hamba hatu kan? Punya ada hatu ayat kursi lah baca. Kita tidak hamba ni. Syaitan-syaitan yang duk menguasai diri kita. Kita yang kita nak kejar hari ni, nak halau siapa dia? Syaitan yang menguasai diri kita. Bila tak ada syaitan ni, barulah kita kenal Allah SWT. Hingga sebenar kenal. Kalau tidak, inilah yang jadi hari ni. Mak tak kenal dengan ayah tak kenal dengan anak. Kelahi habis ke dunia, pecah penggah habis dah. Tak tahu setelah mana ada. Tentang fadilat ayat kursi ini, kita dapati hadis sahih yang menerangkan fadilat itu. Kita cerita dah panjang hari itu dalam syarah kita. Anak kepada kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim itu kena baca tu. Jadi amalan kita setiap hari. Pasal Perisai Muslim ini, bacaan dia mengikut pergerakan. Tidak ikut pergerakan. Bangun tidur baca, nak pakai baju baca, keluar rumah baca, masuk balik rumah baca, naik kereta baca. Apa saja. Balik tengah tidur sedar balik baca. Oi, dia kata ke ustaz, kalau orang beramal dengan ayat pergerakan ni, baca ayat pergerakan ni cukup tak tidak? Cukup dah. Ulama kata dengan taraf kita ni termasuk di kalangan al-zakirin Allah katsiran. Wa-zakiran. Orang yang banyak menyebut nama Allah Taala, lelaki dan perempuan. Pasal gerak Allah Taala sebut. Bergerak sikit baca nama Allah. Jadi semua itu pergerakan kita bergantung Allah. Tak semesti bicara semesti aku hari ni nak habis dosa. Zikir. La ilaha illallah. Tu hari tu baca. Lepas tu esok. Tak. Ni zikir yang bergerak sekalinya kita ni. Zikir harian. Kita tak terasa berat. Terasa berat tak berat? Tak berat lah sebab dia ikut pergerakan. Nak duduk. Nak bangun. Bismillah bangun. Nak berjalan. Bismillah tawakal tu Allah. Keluar masjid. Allah Muhammad. Allah muftari abu abang fadlika. Jadi. Berengih. Kau berat? Berengih. Cuma nak gantung mana buku tu. Nak suruh ingat. Tapi jadi masalah sini. Berat rezekinya. Tak apalah. Sentiasa baca. Kita akan insyaAllah. Jadi, tentang kelebihan ayat kursi ini kita dapati hadis sahih yang menerangkan fadilah itu. Di antaranya sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila engkau merebahkan badan engkau. Ini ayat. Ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Nak tidur, baca ayat kursi. Nanti penjaga-penjaga Allah akan memelihara engkau. Dan engkau tidak akan dihampiri oleh syaitan hingga menjelang waktu subuh. Jadi kita payah nak bangun. Ni lah kali kan. Payah nak bangun ni. Dah, syaitan duduk tinggi atas kita. Duduk dengan isteri pula tak sempat boleh baca doa. Bangun juga ada kali dengan dia. Dia boleh anak terkalung. Berat sungguh. Dan hadis riwayat Imam Muslim daripada Ubay bin Ka'ab. Tak bagi Ubay bin Ka'ab. Dia boleh baca Ubay, boleh baca Abdi tu. Umur sama tapi bacaan yang betulnya Ubay. Nama sahabat. Sabda Rasulullah SAW. Maksudnya, wahai Abul Munzir. Abu Munzir nama Ubay bin Ka'ab. Tahukah engkau ayat yang manakah bersama engkau lebih agung? Ayat mana orang mudah hafal? Kerana ayat yang tinggi darjatnya. Baginda bertanya lagi. Hai Abu Al-Munzir. Ayat-ayat Al-Quran yang bersama engkau manakah yang lebih agung? Mana ayat yang kuat tinggi? Yang lebih hebat? Ubay menjawab. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia baca ayat kursi lah. Baginda pun menepuk dada saya. Nabi kita tepuk dada Ubay bin Ka'ab. Seraya bersabda, demi Allah, ilmu akan menjadi mudah untuk kamu, wahai Abul Munzir. Allah Ta'ala buka ilmumu sebab mu faham betul-betul. Ayat yang tinggi dalam Quran, ayat kursi. Kerana apa? Sebagaimana yang telah kita huraikan di sini, iaitulah tentang tingginya, mengandungi ayat kursi ini, nama-nama Allah Ta'ala yang indah, di antara nama yang terhebatnya, huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian di akhir ayat ini, dibawa dua lagi nama, Al-Aliyyu Al-Azim. Allah Ta'ala Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Agung dia. Maka, di situ, tamatlah perbincangan kita dalam beriman kepada Allah. Jadi, Alhamdulillah,
perbincangan kita tentang beriman dengan Allah, kita ini tak panjang, saya rencah dan lewat. Tapi jelaslah kepahaman kita kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung perbincangan dalam rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Beriman kepada siapa? Pada malaikat. InsyaAllah Ta'ala.